Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Hari ni kita nak tengok Hyundai Ioniq 5, kereta elektrik sepenuhnya yang terbaru dihasilkan oleh Hyundai. Kereta ni menunjukkan Hyundai sudah pun mencapai tahap tertinggi lah daripada perspektif saya dari segi reka bentuk dan juga teknologi. Jadi sebelum kita teruskan, macam biasa kami dah pecahkan video ini kepada chapters kerana kami tahu video di FTV ni kadang-kadang agak panjang kerana kami cuba untuk berkongsi sebanyak mana maklumat yang boleh, tapi hakikatnya tak semua orang ada masa untuk menonton sepenuhnya video kami. Jadi anda boleh klik pada chapters yang anda suka pada kotak description di bawah ataupun pada timeline di bawah video ini. Sejak kebelakangan ini kita memang banyak dihujani dengan pelancaran kereta bateri elektrik, tetapi kebanyakannya tidak begitu cantik pada pandangan saya. Malah saya boleh katakan bahawa banyak kenderaan elektrik tak berapa cantik dan mungkin ada yang hodoh juga. Ni termasuklah Volkswagen ID3 dan ID4 yang dikatakan antara kereta elektrik paling penting tahun lepas. Memang pada saya memang reka bentuk tu sikit lagi nak sampai tahap hodoh lah. Tahap bosan tu memang confirm dah. Dia seolah-olah Volkswagen ni terlupa seni reka bentuk bila mereka menghasilkan siri kereta elektrik mereka. Atau mungkinkah Wolfsburg tidak yakin dengan imej reka bentuk mereka untuk dunia elektrik? Saya tak tahu. Tapi hasil ni adalah kereta yang kelihatan seperti ia nak sangat rupa macam kereta elektrik Volkswagen. Dia bukan nampak macam Volkswagen, dia nampak macam kereta elektrik Volkswagen. Kalau kereta elektrik Toyota, sekarang lagilah ke laut kalau kita ukur dengan gaya Mirai ataupun Prius terkini lah. Ultraman bersegan nak tengok. Pada saya, kedua-dua gergasi otomotif ni mungkinlah berasa kurang yakin dengan langkah mereka ke alam elektrik. Sebab itulah saya rasa reka bentuk mereka kelihatan teragak-agak. Di sini saya rasa Volkswagen dan Toyota kena malu dengan Hyundai. Hyundai begitu yakin dan berani mengembangkan imej mereka menjadi satu kereta elektrik dengan reka bentuk yang tegak, yakin dan segak, iaitu Hyundai Ioniq 5 ni. Kali pertama saya melihat Ioniq 5, saya sudah merasakan bahawa watak Ioniq 5 ni adalah sebagai duta besar pertama Hyundai ke zaman elektrik. Memang sebelum ni Hyundai ada menghasilkan kereta elektrik sepenuhnya seperti Kona dan sebagainya. Tapi pada saya semua tu mereka macam jatuh dalam kategori duta kecil. Duta kecil ni macam olok-olok lah kata orang tu kan. Ioniq ni adalah duta besar Hyundai. Ada apa-apa urusan mengenai kenderaan elektrik, masa depan Hyundai, sama ada dari segi reka bentuk, gaya, teknologi dan sebagainya, anda boleh rujuk kepada Ioniq 5. Inilah mutakhir untuk Hyundai buat masa ni lah. Menurut Hyundai, inspirasi untuk Ioniq 5 ni diambil dari reka bentuk kereta pertama yang dihasilkan oleh Hyundai sendiri, iaitu Hyundai Pony. Kalau untuk Proton ni kira macam wajar lah, pasal wajar lah kereta pertama yang Proton hasilkan dengan reka bentuk sendiri. Hyundai pun sebelum itu melancana semula kenderaan Mitsubishi sama macam Proton. Kalau kita tengok sejarah, sebenarnya Hyundai Pony bukan satu produk yang cemerlang secara teknikal ataupun secara pasaran. Ianya tidak mendapat sambutan di pasaran paling penting, iaitu di Amerika Syarikat. Malah kalau saya ingat, ia ni menjadi bahan jenaka di sana. Tetapi kepada Hyundai ini semua tidak penting, tak mengapa, kerana mereka tetap bangga dengan pencapaian anak tempatan. Dan kini imej Pony dan sekaligusnya sejarah Hyundai mahu dijadikan sebagai inspirasi kecemerlangan. Bijak dari segi jati diri dan juga semangat kerja syarikat. Ioniq 5 ni kelihatan seperti sebuah hatchback biasa, tetapi sebenarnya ialah jauh lebih besar daripada hatchback keluarga. Malah Hyundai menyatakan ini sebuah CUV ataupun crossover utility vehicle. Dan selagi kita tak membuat perbandingan saiz, kita tak akan dapat memahami betapa besarnya kereta ini. Jadi dalam darjah ini kami gunakan Mercedes S-Class sebagai kayu pengukur kerana ia ialah sebuah kereta segmen E ataupun limousine yang mempunyai jarak gandaan kita kira panjang lah 3.106 meter ataupun 3106 mm. Ini dalam varian biasalah, iaitu short wheelbase. Di sini kita boleh lihat bagaimana jarak ganda 3000 mm Ioniq 5 sebenarnya dia berkomplot dengan reka bentuk ni untuk menyorok saiz sebenar kereta ni. Jarak ganda 3000 mm tu menurut Hyundai adalah lebih panjang daripada model Palisade, iaitu model Palisade adalah model SUV paling besar mereka.
Palisade punya jarak ganda ataupun wheelbase hanya 2,900 mm. Menurut Hyundai, ini adalah saiz yang sesuai untuk topologi kenderaan EV. Topologi ni maksudnya dia punya kegunaan ruang dia lah, dia punya hubung kait antara penggunaan ruang dalam sebuah kereta tu. Ini juga melihatkan satu perubahan dari segi cara Hyundai melihat kegunaan kenderaan. Ini sementara kita nak beranjak daripada kenderaan enjin pembakaran ke alam kenderaan elektrik autonomous. Autonomous tu dia punya keyword sebenarnya. Ruang kabin dan kegunaannya bakal menjadi sangat penting dan berbeza daripada sekarang. Reka bentuk asal kereta ini boleh dilihat pada sebuah konsep yang digelar konsep 45 yang ditayangkan kali pertama pada tahun 2019 di Frankfurt Motor Show. Malah jika kita tengok dari perbandingan ini, saya nampak hanya sudut tingkap belakang yang berubah besar. Yang lain sehingga ke reka bentuk roda diambil pakai daripada konsep untuk menjadikan kereta yang kita nampak hari ini. Dia punya panel tepi, penggunaan segala line-line tu semua sama dia pakaikan. Dia kata Hyundai pun sebagai inspirasi kan, yang saya nampak hanyalah sudut tingkap belakang lah, dan sudut ini memang mengubah watak Ioniq dari SUV atau CUV kepada sebuah hatchback. Jadi kenapa dia orang nak fokuskan sangat image hatchback ni? Pasal saya rasa ini ialah kenderaan bandar. Dia untuk kenderaan bandar ni, SUV ataupun CUV ni mungkin nampak terlalu ganas lah. Jadi hatchback nampak lebih lembut lah. Jadi mereka menggunakan image hatchback ni dan mereka kemaskan lagi dengan menggunakan vocabulary gaya yang diorang gelar parametric dynamic. Mereka menggunakan elemen bersegi-segi, mengambil tenaga dari, kalau kita tengok jiwa bentuk segitiga. Jadi segitiga ni memang agak dinamik dalam minda kita. Dia menghasilkan berbagai-bagai image. Jadi inilah kenapa kita lihat kereta ni nampak sifat muda, bertenaga dan ke depan. Sekilas pandang, saya boleh katakan Ioniq 5 ni kelihatan seperti sebuah kereta konsep daripada penghujung dekad 2010 yang kemudiannya dihantar ke kilang tanpa sebarang perubahan. Reka bentuk ultra kemas dengan permukaan tenang berserta dengan perincian depan dan belakang yang ceria dengan motif pixel yang dijana menggunakan elemen lampu cukup playful. Reka bentuk pixel lampu mengingatkan saya pada grafik 8-bit yang digunakan pada zaman batu video game seperti Space Invaders. Ia seolah-olah mengatakan walaupun Ioniq ini canggih, tetapi ia juga adalah teknologi pemula untuk kereta elektrik dan ia bakal dinilai serupa dengan Space Invaders. Pembuka pintu yang tersorok, bonet cengkerang ataupun clamshell dan bukaan angin bumper yang boleh ditutup adalah ciri reka bentuk yang menurut keperluan praktikal aerodinamik. Pada mata saya, reka bentuk Ioniq 5 ni unik kerana walaupun ianya ultra modern tetapi masih terdapat ciri kuat reka bentuk menurut keperluan ataupun form follows function. Ini adalah ciri reka bentuk yang selalunya tak lapuk di telan zaman. Seperti yang saya sebutkan tadi, di antara perubahan penting cara Hyundai melihat proses reka bentuk kereta ialah penekanan kepada ruang kabin bukan sebagai kabin kereta tetapi sebagai ruang kehidupan. Ini sebenarnya persediaan untuk kemunculan kenderaan autonomous. Dalam keadaan lonjakan keberkesanan algoritma dan kecekapan pembelajaran neural komputer, saya berasa kenderaan autonomous bakal tiba dalam tempoh mungkin 1 dekad je lagi lah. Jadi jarak ganda 3 meter ni dia menghasilkan kabin lapang setanding dengan Mercedes S-Class. Dan kita lihat bagaimana Hyundai menggunakan ruang yang terhasil sebagai bilik rehat atau bilik lepak di mana penumpang boleh berehat dengan sampai baring pun boleh dan berinteraksi dengan orang depan dan belakang dan kursi yang boleh sliding ni bagai-bagai. Walaupun kabinnya lapang ni tidak bermaksud Hyundai membazirkan ruang tersebut dengan kursi empuk dan besar. Malah kita tengok kursi Ioniq ni nipis walaupun kabinnya besar. Ini untuk memaksimalkan lagi penggunaan ruang. Ini saya cakaplah perubahan yang besar, anjakan paradigma. Yang paling saya gemari ialah reka bentuk papan pemuka yang kelihatan sangat moden tapi santai. Skrin paparan berkembar tidak tersorok atau dihiasi dengan frame hitam, tetapi sekadar duduk dalam frame plastik warna pastel yang menjadikannya kelihatan seperti peranti elektronik dan bukan seperti sebuah dashboard sebuah kereta. Ini satu reka bentuk alah baru yang tidak apologetik perihal sifat dan wataknya. Penggunaan bahan kitar semula seperti plastik, bulu biri-biri dan kulit yang melalui proses penghasilan tanpa bahan kimia yang berbahaya meningkatkan lagi taraf eco kereta ini. Jika sebelum ini kita melihat berlaku perlumbaan saiz bateri dan julat pemanduan, kali ini Hyundai dilihat lebih menumpukan kepada kecekapan penggunaan tenaga. Bateri saiz 58kW atau 72.6kW
boleh saya katakan akan menjadi kapasiti pertengahan lah untuk kebanyakan kereta. Ni macam pada saya 58 kW tu macam engine 2.0, 72.6 kW tu macam mungkin 2.5 lah. Kalau 1.8 tu dalam 50 kW, kalau 40 lebih tu mungkin dalam macam 1.5 kan, macam tu lah. Dengan pilihan sistem pacuan roda belakang ataupun pacuan semua roda, Ioniq menawarkan pelbagai kombinasi kuasa dan pacuan yang sesuai untuk kegunaan harian. Varian two-wheel drive dengan bateri 72.6 kW diramal boleh mencapai jarak pemanduan sekitar 470 hingga 480 km ataupun hampir 6.5 km untuk setiap kilowatt bateri. Ini satu angka yang agak baik untuk sebuah kenderaan yang dikira agak besar lah. Typically memang maksimum kita pernah tengok pun dalam 7 lebih lah. So ini kereta besar, bagus lah. Dalam bentuk 4-wheel drive pula, jumlah kuasa motor 225 kW dan jumlah torque 605 Nm boleh memecutnya ke 100 km sejam dalam tempoh 5.2 saat. Antara kelebihan kereta elektrik ialah ia bawa bateri lah. Bateri ni dia usung ke sana kemari, ada banyak kapasiti tenaga. Kita ni hidup dalam dunia elektrik sebenarnya. Yang bukan elektrik ataupun elektronik, sekadar dalam hidup kita, dapur gas kat rumah kita, enjin pembakaran dalam kereta, motor, basikal yang kita kayuh tu. Jadi lain-lain semua menggunakan peralatan elektrik. Hyundai menawarkan keupayaan untuk kita menggunakan bateri yang kuasa yang tersimpan dalam bateri. Jadi dalam kereta ni dia akan letak dua plug di mana kita boleh gunakan untuk power anything lah, komputer ke, lampu ke, TV ke, pergi camping ke, apa ke, semua boleh pakai. Dan dia boleh membekal sehingga 3.6 kW kuasa. Bila kuasa sampai 3.6 kW, maksudnya you nak charge motosikal pun boleh, you nak charge kereta lain pun boleh, dan macam-macam lagi boleh kegunaannya. So ini satu ciri yang sangat menarik lah. Dia panggil ni vehicle to load ataupun vehicle ataupun kenderaan kepada beban. Sistem yang digunakan dalam platform eGMP ataupun Electronic Global Mobility Platform baru Hyundai ni, dia datang dengan keupayaan sebenarnya 800 volt, tapi kita boleh charge dengan outlet 400 volt kerana dia ada built-in inverter lah yang boleh up pergi ke 800 volt untuk charge kereta ni. Jadi kalau kita beli kereta ni, tak perlukan kabel special apa benda ke, just plug kat rumah. Rumah sekarang banyak yang 3 phase kan, 3 phase 415 volt, mungkin boleh pasang plug situ kat luar 415 volt dan boleh terus charge kereta tu secara direct saja, tak perlu beli peralatan asing lagi dah. Jadi kalau menggunakan charger laju 350 kW, ia boleh mencapai 80% bateri daripada 10% dalam tempoh 18 minit saja. Manakala kalau kita nak tambah jarak pemanduan sejauh 100 km, hanya memerlukan masa 5 minit saja untuk mengecharge-nya. Dari segi ciri keselamatan seperti adaptive cruise control ni semua dah makin piawai lah. Ioniq juga ada benda-benda ni lah. Dan tapi dia tak menjanjikan tahap autonomi lebih daripada tahap 2 yang sedia ada. Dan peliknya Hyundai juga tidak menyebut sebarang keupayaan kemas kini melalui talian ataupun OTA update ataupun over the air update. Jika tiada over the air update, Ioniq ni sekadar handsome tapi tak bawa pintar lah. Tak apa, kita tunggu dulu, tengok spesifikasi mutakhir pada kereta yang dikatakan akan tiba di bilik pameran di Eropah sebelum bulan Jun ini. Jadi adakah Ioniq ni, soalan sekarang, adakah Ioniq ni akan mendahului trend crossover besar begini untuk kegunaan bandar? Kenderaan bandar yang juga menawarkan jarak ganda panjang ialah satu yang unik sekarang, tapi sebenarnya ia bukan satu konsep yang baru. Ni kerana sebelum ni pun dah ada dah konsep kabin bagi ruang kehidupan, dah dicuba pada tahun 1990-an, awal 1990-an, dan sekarang ni mungkin dia akan menjadi lebih popular lagi. Yang mencubanya dulu ialah Renault lah. Renault menggunakan produk yang dia panggil Velsatis dan juga Avantime. Ini satu kereta yang unik, nampak macam limousine tapi hatchback. So hatchback limousine dia panggil lah, macam kenderaan hatchback mewah untuk kegunaan dalam bandar. So saya rasa bila saya nampak Ioniq 5 ni dah mula balik dengan trend sebegini, dan kita nampak bahawa ruang kabin tu sekarang direka bentuk berbeza untuk kegunaan yang berbeza, saya rasa trend ini akan menjadi ikutan. Tapi tak pastilah, kita tengok dalam masa 2-3 tahun ni sama ada lagi banyak tak kereta dengan konsep begini akan keluar. Okey, sampai situ saja cerita kita hari ini. Kalau suka, tolong tekan butang like dan kongsilah dengan kawan-kawan.
Dan kalau dah subscribe, terima kasih. Kalau belum subscribe, tolong tekan butang subscribe, tekan butang loceng, kerana kita muat naik video hampir setiap hari sekarang. Jangan ketinggalan. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi, insyaAllah.